okay, for today's video, I akan buka something yang paling banyak I dapat request, which is, kejap tada! Okay, I tahu sebenarnya kan dah lama sangat your request untuk I buat unboxing, tapi sebab apa tak ada sempat lagi kan, sibuk lah sangat. So for today's video, I akan jawab beberapa soalan yang pernah I tanya dulu, sebab apa tak sempat nak buka kaunter pertanyaan lagi kan. So I akan jawab lah, ada beberapa soalan yang I dah simpan dulu, and kita akan buat unboxing juga untuk YouTube, and I akan review satu benda yang baru, yang tak pernah lagi orang tahu. Okay, sebelum I start Q&A tu semua, first kali I just want to take a moment untuk appreciate sesiapa saja yang dah subscribe I. Ini semua yang I dapat hari ni sebenarnya daripada korang semua. So from the bottom of my heart, thank you so much atas sokongan you all. Sesiapa yang subscribe kan, I rasakan ramai je yang bagi tahu diorang subscribe I daripada I ada 40 orang, daripada 100 orang, daripada 300 orang, and daripada ribu-ribu kan. I memang ingat kalau sesiapa yang rajin komen dulu kan, memang I tahu siapa you all. Sebab apa, korang is the one yang ada dengan I waktu waktu macam merangkak yang terjatuh-jatuh tu. Sampai I pernah masa first day dapat ni kan, I cakap dengan my mom ini sebenarnya banyak air mata untuk dapat benda ni. I pun tahu you all kan ramai tak sabar kan nak tahu apa kisah dia sebalik. Sebab apa, itu soalan yang paling banyak I dapat sebenarnya. Sebelum tu, make sure pergi bawah subscribe channel dulu, okay? Okay, first question yang paling banyak sekali I dapat, sis boleh tak intro you punya diri? Okay, I sebenarnya I rasa I tak pernah lagi buat apa-apa proper introduction pasal diri I. Nama penuh siapa, Masila Ihsan ni nama betul ke tidak kan? So kalau nak tahu nama Masila Ihsan ni memang nama betul I, tak ada tipu-tipu. Dalam IC memang nama Masilla Isa, tapi nama penuh I sebenarnya yang Masila Isa. I biasanya kalau bagi tahu nama penuh I, mesti orang confused. Kata you ni sebenarnya ada keturunan Cina ke? Sebab apa, kenapa ada nama yang kat depan tu? Masa zaman kerja dulu pun, bila jumpa customer kan bagi kad kan, mesti diorang terpandang, you ni sebenarnya ada Chinese ke ataupun macam mana kan? Ada satu doktor tu siap bagi tahu, cuba cek balik asal-usul awak, mungkin awak daripada Perak. Sebab apa, kat jalan kat Perak tu ada nama Yang. Sebenarnya tak, nama arwah nenek I belah ayah dulu memang dia ada Yang. Dia suruh dapat ayah I kekalkanlah nama Yang tu. Okay, soalan ni pun quite popular juga. Berapa umur sis? Umur I sebenarnya 30-an. I dah pernah bekerja dah sebelum ni. I kerja dalam 5 tahun, and then baru I buat full time lah untuk YouTube ni. And ada cerita di sebaliknya kenapa I start YouTube. Kejap lagi kita cerita. Soalan seterusnya, I sebenarnya jarang buat Q&A sebab apa, I ni seorang yang berahsia. And then I dapat lagi satu soalan, kata sis you asal daripada Seremban ke? I tak tahu mana datangnya yang kata I daripada Seremban. Jauh sangat bunyi dia tu. Okay, I ringkaskan lah. Sebenarnya I asal daripada Shah Alam. My mom orang Melaka and ayah I orang Jelebu, Negeri Sembilan. Pendekkan lagi cerita, my mom dengan ayah kerja kat Shah Alam. Sebab apa, dia orang jumpa kat Shah Alam, and then I pun dilahirkan di Shah Alam, dibesarkan di Shah Alam. Tiba berlakulah sesuatu yang menyebabkan I kena balik ke Melaka. Melaka ni sebenarnya I boleh cakap sebagai tempat impian lah untuk parents I lepas dia orang pencen. But unfortunately, diorang baru duduk macam dalam 4 tahun kot ayah I duduk sini, and then ayah I meninggal. So after dia meninggal kan, I terpaksa decide untuk buat something supaya my mom tak tinggal kat sini seorang kan. That's why kenapa I the one yang balik sini. Walaupun tempat ni macam agak aneh lah untuk I, sebab apa, I tak biasa kan hidup kat sini. Macam I cakap tadi lah, yang walaupun my mom orang Melaka, tapi umur dia macam like 17-18 tahun dia dah keluar pada Melaka. Dia dah duduk kat Shah Alam. So actually dia macam it's not easy for my mom jugalah untuk stay kat Melaka ni kalau seorang-seorang. Tapi jangan tak tahu, first time I duduk Melaka ni, I rasa macam I nak gila, okay? It's the feeling like macam you daripada satu tempat yang macam-macam ada, and then you duduk kat Jasin ni. Jasin ni sebenarnya like macam hujung-hujung Melaka tau. Dia boleh kata sebelah ni dia akan ke Cincin, satu lagi daerah, and then dia terus ke Tangkak. Dia dah masuk Johor. Even macam Jasin ni kan, kalau nak pergi Muar pun dekat. Dia macam dah hujung-hujung. So first bila I macam duduk kat sini, I memang boleh cakap I macam gila, okay? Gila because of I rasa macam tak selesa, I tak kenal sesiapa kat sini. Dia macam ada satu tahap yang mana bila I dah rasa macam too stress duduk kat sini, I nampak jalan kat Jasin ni pun I marah. Jalan tu ada bonggol pun I rasa macam, kenapa kau ada bonggol kat sini macam tu. Dia macam ada feel yang tak happy sebenarnya. I kalau ingat balik kan, lama tu I bersama kelakar. Walaupun macam tu, sebenarnya I belum fully tau duduk Jasin. I still masa tu kerja kat Bangi. So I berulang. Kadang-kadang I akan duduk sini seminggu, I akan duduk kat Bangi seminggu. Masa tu I rasa keadaan macam teruk lah, because of you still kena tinggalkan your mom kan, and then you macam kerja seminggu sini, seminggu sana, and sometimes I kena pergi macam East Coast, pergi Kelantan, pergi Terengganu. So bagi I macam it's quite
penat untuk I masa tu untuk drive sana sini. Okay, ini kan kita akan cerita lah macam mana perjalanan YouTube I boleh buat YouTube ni, okay? Ini dah kira cerita dah tadi tu. Sebelum I kerja kat Bangi tu, I pernah kerja kat Kelana Jaya. I kerja kat healthcare center lah. Kalau nak tahu, orang yang kerja lab biasanya kan ambil darah orang. I lah yang buat kerja kat dalam tu dulu. Sebab apa? I study in biomedic. I ada degree in biomedic, so I kerja kat dalam lab lah. But for me, kerja tu mungkin tak apa sesuai dengan I. Sebab apa? Kita hanya duduk lab and buat benda yang sama je dengan mesin. So I decide daripada kerja lab tu, I tukar bidang. But still, walaupun I tukar bidang, scope dia still sama. Dia buat macam marketing tapi in medical. So company yang I kerja tu dia molecular study, DNA semua kan. So still lagi I pergi ke hospital-hospital macam approach doktor. Daripada situlah I rasa sebenarnya I bina keyakinan diri untuk bercakap dengan orang. Kamu doktor-doktor yang jumpa tu specialist kan. So you kena jumpa dia dengan confident. You tak boleh cakap dengan doktor nanti doktor kata apa tu, you keluar lah. I penat dengan you cakap. So kalau nak kata doktor-doktor kan, untuk bidang ONG ni kan, kebanyakan memang I kenal, especially untuk Pantai Timur, Melaka, Seremban and part of KL. Itu semua bawah-bawah tanah jajahan dulu. So after I dah berulang-ulang pergi kerja macam tu kan, I dah fikir, sampai bila kan nak buat macam ni? I tak boleh ni. Sebab apa? I akan stay kat Melaka. I rasa jalan-jalan pasal yang panjang lagi ni. But inilah permulaannya di mana I dapat tahu yang siapa kawan and siapa lawan I. Most of kawan yang apa dalam inverted comma tu kan hilang. Like macam lesap. Pernah tak tengok TikTok yang ada asap tu kan, lesap tu kan? Dia macam tu lesap dia. Betul lah yang part tu kan. And I decide and one day I duduk dengan my partner yang Chinese tu. I cakap dengan dia, Chloe, nama dia Chloe tau. I cakap, Chloe, I rasa I nak buat YouTube lah. Yang Chloe ni, dia memang supportive selalu. Dia pun cakap, buatlah yang. Dia kata, dia orang call I Yang tau, yang Chinese friend lah. So, buatlah yang. I pun cakap, itulah, that's why kenapa I rasa macam, okay lah, tak apalah, I try. Ada yang pernah tanya I kan, sis, macam mana you start you punya YouTube channel? Sometimes kan, I just boleh jawab satu je, I terdesak membuatkan I ada kat sini hari ni. Maybe ada orang buat macam apa YouTube channel just for fun lah. Ada yang nak share diorang punya apa-apalah hobi ke apa. But for me, it's different. Macam mana tahu, daripada orang yang bekerja, you ada you punya career. Like one day, you tak tahu you nak buat apa. And then you duduk Melaka. So that time I macam stuck tau. I stuck macam, mana I patut pergi, kiri ke kanan, depan ke belakang, macam tu lah. So one day I just macam okay, I duduk, letak kamera, I pun buat video makeup. Itu first video video makeup. I masa tu buat makeup in 10 minutes. Tapi sebenarnya kan makeup 10 minutes tu I buat 1.5 jam ataupun 2 jam. And I edit dia lebih kurang 3 hari. Sebab masa tu bodoh gila kan, tak tahu macam mana cara nak edit. I bukannya orang yang pandai kalau apa gadget-gadget ni. I tak belajar nak edit video. Yang I tahu kan, masuk lab keluar lab, masuk lab keluar lab kan. And then suddenly one day you kena buat benda tu. Sebelum I start YouTube, I ambil masa 6 bulan. I kaji apa yang patut buat. I baca, I buka YouTube, I bacalah segala-gala YouTube ni kan. Macam mana cara diorang edit, macam mana buat apa. And dipendekkan cerita, I survive. Tentu kan apa yang I buat ni membuatkan orang rasa tak percaya. Tahu tak percaya lah, macam orang condemn I, especially saudara mara. Macam tu lah, ada yang condemn, kata kenapa dia dah kerja, dia berhenti kerja sebab apa nak duduk dengan mak dia, and dia buat video yang tak berguna tu. I dengar tu semua, but I just keep my mouth shut. Kalau you pun, I akan just cakap dengan my mom and menangis dengan my mom je. That time I just bagi tahu my mom satu benda. Bagi I masa setahun untuk I buat YouTube channel ni. If tak percaya, I akan kerja. Walaupun I terpaksa tinggalkan my mom masa tu, dia balik Shah Alam ke apa, I tak tahu. So that's why kenapa I cuba, I keep on buat video. Masa tu kan I dah getah gila dah. Getah. Apa kita nak buat YouTube channel ni untuk monetize, kita kena capai dia punya tahap yang 4,000 jam hours tu dengan 1,000 subscriber. Masa tu I tak capai pun 1,000 subscriber. After 11 bulan I buat. Sampai-sampai tu I still berdoa lah. I cakap dengan Allah, bukanlah cakap berdoa ke Allah kan, cakap if YouTube ni jalan dia, tunjukkan I. Kalau bukan, bagi I kerja. I sebenarnya masa tu I the one, I tak kisah which one pun tak apa. Then I tak dapat satu pun interview. Sebelum ni kalau kerja kan mesti banyak dapat interview kalau kita minta, but I tak dapat langsung interview. And after 11 bulan tu, I ada sebulan je kan nak tunjuk kat my mom ni.
And dalam sebulan tu 2 minggu I buat video, and suddenly satu video I boom. I rasa macam this is miracle. Macam miracle yang Allah bantu I sebenarnya. Subscriber I sebenarnya daripada 500 orang kot ataupun 400 lebih. Dalam satu malam je I gain 1000 subscriber. Masa tu tak tahu dia punya feel tu. I rasa macam I siap peluk my mom. And malam tu juga I dapat email daripada Google untuk I masukkan iklan. And besoknya pagi dia terus approve. I rasa benda tu macam sekejap je. Mungkin itulah jalan yang Allah nak tentukan untuk I. And I bertahan walaupun dikutuk saudara mara, because dia all semua yang kerja dalam professional punya bidang, ada career kan. But I just buat benda bodoh, cakap dengan handphone. My mom is the one yang selalu akan pujuk I lah. Dia akan kata, "Japa, tak apa." I cakap tak apa, orang cakap tak apa. So I'm still I'm sedih. I kata ni kan sebenarnya air mata I. Sebenarnya tak ada sedih sangat, tapi bila berlaku benda tu I teringat balik kan. For me lah, it's not about siapa yang pergi daripada hidup I, but the one yang I trust, they don't trust me. I ni kira masa tu macam tak guna lah, because I tinggalkan I punya career, I balik kampung, tempat yang I tak tahu sesiapa, and I choose my mom. Sampai I pernah dengar satu suara lah, satu suara itu pun sebab apa, ada cousin I bagi tahu yang kata yang my mom sebenarnya boleh je tinggal seorang, I tak perlu pun balik untuk jaga dia. And I tahu yang my mom needs me. Itu je. After 2 years I buat YouTube channel ni, I gain I punya subscriber, and until today, hari ni I dapat 100k subscriber. Thank you so much. I bukan orang yang tak berapa aktif lah untuk tunjuk kehidupan I because kat sini I really tak tahu nak buat apa, just duduk dalam bilik and buat video je. But I still terharu sebab apa, I ada supporter. Siapa dia? You all semua. And daripada situ juga I belajar untuk memaafkan, I belajar untuk accept, I belajar untuk don't be too harsh on yourself. And I selalu beritahu diri I, no worries yang everything akan okay nanti. And yes, everything okay now. I dah boleh bayar I punya kereta sendiri, I dah boleh menyimpan untuk diri I sendiri. And orang sekeliling yang selama ni tak pernah percayakan I, they trust me tau. So kenapa I selalu bagi semangat kalau siapa nak start YouTube, because of I tak dapat benda tu. For me, it's not an easy journey untuk orang jadi YouTuber, especially untuk orang yang tak glamour macam I kan. But it's still possible sebenarnya. So I rasa that's all je untuk apa yang I nak cerita. Mungkin next time lah I akan buat Q&A lagi. Mungkin kita akan buat live ke, senang sikit nak cerita kan. Macam ni putus-putus tau, susah nak cerita sebab apa, macam sedih pula. So I rasa cukup lah, enough kan untuk kali ni. Kita akan buka pula unboxing silver play button ni. I akan zoomkan supaya you boleh tengok sebab apa, this is all for you. One more thing, I ada satu big announcement ni I nak bagi tahu. Mungkin ada yang dah tahu, mungkin ada tak tahu lagi. I ada keluarkan merchandise yang mana kalau siapa nak beli pada bawah. And the best part is merchandise ni is a big size, daripada S sampai ada 7XL. Yang I pakai ni 5XL. Kalau sesiapa yang nak macam lagi besar kan, boleh ambil size yang lebih besar. The best part, tak kira you pakai size apa pun, harga dia tetap RM50 termasuk postage. Ini sebenarnya design yang mana I rasa is about me. Benda yang paling-paling I suka, lipstick, handbag and juga kasut. Untuk lelaki mungkin tak suka lah, but I suka sangat dengan design yang ada ni. Merchandise ni hanya ada long sleeve. Please support I, boleh beli merchandise ni daripada kedai kat bawah nanti. Dari segi material dia and dia punya design semua, sebenarnya pilihan daripada I sendiri. And of course material dia sangat bagus. Dia bukanlah terlalu tebal ataupun terlalu nipis. Dia pakai 100% cotton. So kan memang sangat-sangat selesa kalau ibu perlu ke apa. Tak silap shipping dalam 7 hari sebab dia ni based on pre-order. So siapa nak beli nanti, please support me. Boleh beli t-shirt daripada link yang I akan letak kat bawah nanti. So this is my first baby. Please support my first baby ni, okay? So inilah bentuk dia. I suka sebenarnya sebab apa dia datang macam ni. Dia tak ada sebenarnya balut-balut apa. Jomlah kita buka and tengok. Datang dengan cover yang macam ni. Mungkin untuk protect daripada plate tu. And the best part, dia ada kasih juga satu macam cert.
Jangan main-main tau. Dia ada search juga. Dia tulis kat sini, do you remember your first subscriber, your 100, your 1000 subscriber? And dia tulis kat sini, and who knows, when you reach your 1,000,000 subscriber, we may just write to you and ask, do you remember your 100,000 subscriber? Amin ya Rabbal Alamin. InsyaAllah. Harap tak berhentilah lagi masa tu kan. Susan watch susah pula nak sebut lah macam tu. CEO YouTube. So ni lah dia. Cantik kan. I suka gila. Okay, berat. Okay, kalau sesiapa yang dekat dengan I nak rasa pegang, datang rumah I nanti. Okay, tulis kat sini, presenter to Masila Isa for passing 100,000 subscriber on YouTube. Thank you so much korang. Ini korang kasih tahu, sebenarnya cantik sangat-sangat. And yes, I macam sangat-sangat terharu. I akan letak this thing kat sini. I akan displaykan. So every time kalau I buat video nanti, you boleh nampak. Thank you so much. I tak tahu nak cakap berapa banyak kali thank you, tapi I nak ucap thank you tu tak terhingga. Thank you so much. I love you all. So that's all untuk tulis video. Ada macam-macam, ada yang sedih, ada yang gembira, ada juga big announcement kan. Untuk apa I punya merchandise ni. So I hope you all enjoy dengan tulis video. Kalau you all suka dengan video ni, please like, comment and share. Jangan lupa subscribe sekali. Until my next video, I love you all.